kita akan terus saja ke sidang media Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Yang mencatatkan peningkatan kes positif COVID-19 secara mendadak. Penilaian semula secara berterusan ini juga berpandukan sistem amaran awal iaitu Hotspots Identification for Dynamic Engagement ataupun HIDE yang dibangunkan oleh Bank Negara Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Sistem HIDE ini membolehkan kerajaan untuk mengambil tindakan proaktif dalam mengawal penularan wabak COVID-19 ini. Bagi memastikan tiada kekeliruan, segala keputusan dan pengumuman pelaksanaan PKP di mana kawasan ataupun negeri akan dibuat oleh Kerajaan Persekutuan selepas ianya diputuskan di dalam mesyuarat ataupun sidang khas MKN. Kerajaan Selangor melalui Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor serta MKN Selangor telah membentangkan cadangan kepada MKN untuk melaksanakan PKP di negeri Selangor. Setelah merujuk kepada laporan daripada HIDE, maka mesyuarat telah merujuk kepada laporan daripada HIDE dan juga di atas nasihat dan juga pandangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, maka sidang khas MKN bersetuju untuk melaksanakan PKP ke atas 6 daripada 9 daerah di Selangor. Daerah-daerah berikut adalah Hulu Langat, Petaling, Gombak, Kelang, Kuala Langat serta Sepang. PKP bagi daerah yang terlibat akan mula berkuat kuasa pada 6 Mei sehingga 17 Mei 2021. Manakala 3 daerah lagi yang tidak terlibat iaitu Kuala Selangor, Sabak Bernam dan Hulu Selangor masih berada di bawah PKP bersyarat ataupun PKPB. Keputusan ini dibuat setelah mengambil kira peningkatan mendadak kes positif COVID-19 dan bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Negeri Selangor telah mencatatkan kes harian yang tinggi sejak 20 April sehingga 4 Mei 2021. Dengan itu, pergerakan merentas negeri dan daerah dalam 6 daerah ini adalah tidak dibenarkan sama sekali kecuali kes-kes yang berkaitan dengan urusan kecemasan, kematian dan sebagainya. Begitu juga berkaitan dengan kerja. SOP di kawasan di kawasan PKP sama seperti SOP PKP di kawasan-kawasan yang lain seperti di Kelantan dan 5 daerah di Kedah seperti yang telah pun diumumkan. Sebagai contoh, premis makanan seperti restoran, food truck, penjaja dan kios dibenarkan beroperasi dari 6 pagi sehingga 12 malam sahaja. Ini berbeza daripada kawasan lain yang boleh membuka perniagaan sehingga waktu sahur. Seperti yang telah pun diumumkan. Kedai-kedai runcit seperti kedai serbanika, keperluan harian serta farmasi dibenarkan daripada 6 pagi hingga 10 malam. Stesen minyak boleh beroperasi daripada 6 pagi hingga 10 malam kecuali di Lebuh Raya yang dibenarkan selama 24 jam. Selain daripada itu, hospital, klinik, makmal perubatan boleh beroperasi seperti biasa.
Operasi pasar harian, pasar tani, pasar awam, pasar minggu juga dibenarkan daripada 6 pagi sehingga pukul 2 petang. Manakala bagi bazar Ramadan di kawasan PKP masih dibenarkan beroperasi mengikut SOP yang ketat. Walau bagaimanapun, untuk meneruskan ataupun menutup operasi bazar Ramadan di kawasan PKP ini, kita serahkan juga kepada kerajaan negeri melalui PBT, yang mana mereka boleh menutupnya. Jadi aktiviti ekonomi di kawasan PKP yang diumumkan ini dibenarkan, cuma dengan SOP yang ketat dan juga perubahan dari segi masa dan sebagainya. Walau bagaimanapun aktiviti sosial tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun ianya boleh dirujuk segala detailnya, boleh dirujuk ke dan dengan mengakses laman sesawang MKN di www.mkn.gov.my. Jadi untuk mendapatkan detail tentang apa yang boleh dan tidak boleh, rujuklah kepada laman sesawang ini. Ini yang melibatkan 6 daerah yang saya sebutkan tadi. Sidang khas MKN juga meneliti pembentangan daripada Jabatan Kemajuan Islam JAKIM mengenai SOP Hari Raya Aidilfitri yang dijangka akan disambut pada 13 Mei 2021. Antara SOP yang telah pun kita persetujui ialah bagi takbir raya di masjid ataupun surau, ianya dibenarkan di kawasan PKP, PKPB dan PKPP. Walau bagaimanapun, ianya adalah mengikut ketetapan pihak berkuasa agama negeri. Sekali lagi saya ingin perjelaskan, kadang-kadang ramai yang agak keliru dengan SOP di masjid. Kadang-kadang ramai yang menyalahkan MKN dan Kerajaan Persekutuan. Suka saya perjelaskan bahawa kuasa yang berkaitan dengan hal ehwal agama Islam adalah terletak di bawah kuasa kerajaan negeri. Jadi apa-apa SOP yang dikeluarkan selama ini pun, solat tarawih dan sebagainya adalah dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama kerajaan negeri. Jadi walaupun kita benarkan, tetapi ianya ditentukan SOP-nya oleh kerajaan negeri dari segi jumlah yang hadir dan sebagainya. Namun begitu di kawasan PKPD ianya tidak dibenarkan. Amalan takbir dari rumah ke rumah adalah tidak dibenarkan di kesemua kawasan PKP, PKPD, PKPB dan PKPP. Mengenai solat sunat hari raya, bagi kawasan PKP, PKPB dan PKPP, kita membenarkan solat sunat Aidilfitri di masjid dan surau. Namun seperti saya katakan, bagi menentukan jumlah kehadiran, siapa yang boleh hadir, sama ada wanita, kanak-kanak dan sebagainya, adalah terletak di bawah keputusan yang akan dibuat oleh pihak berkuasa agama negeri, yang mana pihak berkuasa agama negeri biasanya akan memaklumkan kepada setiap masjid dan surau di negeri masing-masing. Walaupun solat sunat hari raya di masjid dan surau tidak dibenarkan di kawasan PKPD yang diperketatkan. Mengenai jamuan selepas hari raya di masjid dan surau, jika ada, ianya tidak dibenarkan di kawasan PKP dan PKPD. Jadi jamuan hari raya tidak dibenarkan di masjid. Walaupun bagi kawasan PKPB dan PKPP, jamuan selepas solat hari raya dibenarkan. Tertaluk pada pihak berkuasa agama negeri
dan jawatan kuasa masjid dan surau digalakkan, walaupun pihak berkuasa agama negeri boleh menentukan, tetapi kita menggalakkan, kita menasihatkan supaya juadah adalah secara berbungkus diedarkan dan diedarkan kepada jemaah untuk dibawa pulang. Mengenai ziarah hari raya, bagi kawasan PKP, ianya dibenarkan pada 1 Syawal sahaja, dengan kehadiran tetamu tidak melebihi 15 orang pada satu-satu masa mengikut saiz rumah dengan penjarakan fizikal. Bagi kawasan PKPB dan PKPP, ziarah hari raya juga dibenarkan, iaitu daripada 1 sehingga 3 Syawal. Namun begitu, kawasan PKPB kehadiran terhad kepada 20 orang untuk satu-satu masa, manakala bagi kawasan PKPP kehadiran tetamu terhad tidak melebihi 25 orang pada satu-satu masa. Itu pun ianya mengikut saiz rumah dan perlu ada penjarakan fizikal. Misalnya kalau rumah yang kecil tidak boleh melakukan penjarakan fizikal. Kalau 25 orang itu terlalu ramai, bedah berimpit, jadi kita tidak membenarkan. Manakala bagi kawasan PKPD, kita tidak membenarkan menerima kunjungan tetamu daripada luar, tetapi hanya keluarga di dalam rumah sahaja. Ya. Di dalam memastikan penularan wabak ini terkawal, tuan-tuan rumah yang menerima pengunjung digalakkan untuk menyediakan alat pengimbas suhu badan. Kalau boleh menggunakan QR code MySejahtera, itulah yang terbaik. Dan menyediakan buku bagi mencatatkan nama dan nombor telefon. Ini tujuan dia adalah untuk menjaga keselamatan kita selaku tuan rumah, dan yang keduanya, jika berlaku apa-apa kes, maka kita boleh membuat kontak tracing ataupun pengesanan kontak rapat yang datang berhari raya di rumah kita. Mengenai ziarah tanah kubur, kita membenarkan bagi kawasan PKPB dan PKPP dengan syarat hadnya tidak melebihi 6 orang bagi satu lot ataupun satu petak kubur, serta tidak melebihi 30 minit. Walaupun ziarah tanah kubur bagi kawasan PKP dan PKPD adalah tidak dibenarkan. Seperti saya sebutkan tadi, saya dah sebut tadi, bagi kawasan PKPD, sambutan hari raya di kalangan keluarga di dalam rumah yang sama. Penganjuran rumah terbuka. Ini ramai yang tanya ni. Rumah terbuka, penganjuran rumah terbuka sama ada di kawasan PKP, PKPD diperketatkan, PKP bersyarat, PKPB, dan juga PKP pemulihan, PKPP adalah tidak dibenarkan. Jadi penganjuran rumah terbuka tidak dibenarkan tahun ini. Itu adalah untuk SOP Hari Raya Aidilfitri. Ya. Bagi memperkasakan lagi sistem haid, kerajaan telah membuat keputusan untuk mewajibkan penggunaan aplikasi MySejahtera di semua tempat awam, premis perniagaan, pejabat, masjid serta rumah-rumah ibadat dan atau semua premis yang menerima pengunjung
Dan kita nak kata sekali lagi, kita nak tegaskan bahawa penggunaan ini diwajibkan, semua premis diwajibkan mendaftar dengan aplikasi MySejahtera. Walau bagaimanapun ada pengecualian, iaitu bagi kawasan yang tidak ada capaian internet, khususnya di kawasan kampung dan pedalaman, mereka boleh menggunakan buku pendaftaran seperti biasa. Tetapi jika boleh, kita perlukan semua menggunakan MySejahtera kerana kita boleh mengesan melalui HIDE yang bekerjasama dengan yang ada hubungan dengan MySejahtera. Mereka boleh membuat pengesanan dari segi kes-kes positif yang berlaku di kawasan yang mengimbas MySejahtera. Jadi kalau tidak ada imbasan MySejahtera, walaupun berlaku kes yang berkaitan dengan positif ini, ianya tidak dapat dikesan. Dia dipanggil blind spot, tidak dapat dikesan. Jadi agak sukar untuk mengesan kontak rapat ini. Sebenarnya penggunaan MySejahtera ini memang telah pun kita wajibkan, cuma saya nak mengingatkan dan menjadi kesalahan kalau tidak menggunakan MySejahtera ataupun merekod nama di dalam buku. Sebab itu hampir setiap hari ramai yang diambil tindakan oleh pihak berkuasa kerana tidak menggunakan MySejahtera. Saya ingin memaklumkan beberapa kes yang berkaitan dengan PKPD yang statusnya mungkin ditamatkan ataupun dilanjutkan. Di kawasan PKPD di Rumah Panjang Matthew, Pakan, Sarike, Sarawak dijangka tamat pada esok 5 Mei. Jadi dalam tempoh itu sebanyak 16 dalam tempoh PKPD sebanyak 16 kes positif telah direkodkan oleh KKM hasil daripada keseluruhan 67 ujian saringan yang dilakukan di rumah panjang tersebut. KKM mengesahkan terdapat penurunan kes dan kluster adalah terkawal, manakala kes terakhir telah direkodkan pada 26 April 2021 iaitu 14 kes sahaja. Setelah membuat penilaian risiko atas nasihat KKM, maka kerajaan bersetuju untuk menamatkan PKPD di Rumah Panjang Matthew, Pakan, Sarike, Sarawak pada 5 Mei seperti yang dijadualkan. Kerajaan sebelum ini juga telah melaksanakan PKPD di 3 taman perumahan, iaitu Taman Aman 3, Taman Aman Jaya dan Taman Palm Heights, Lahad Datu, Sabah yang dijadualkan tamat besok 5 Mei. Sehingga kini KKM telah melaksanakan 174 ujian saringan di ketiga-tiga taman tersebut, namun hanya 3 kes positif direkodkan. KKM mengesahkan terdapat penurunan kes dan kluster adalah terkawal, manakala semua kes positif telah menerima rawatan. Setelah membuat penilaian risiko atas nasihat KKM, kerajaan bersetuju untuk menamatkan PKPD di Taman Aman 3, Taman Aman Jaya dan Taman Palm Heights, Lahad Datu, Sabah pada 5 Mei seperti yang dijadualkan. Kerajaan sebelum ini telah melaksanakan PKPD di Rumah Panjang Dinggai, Pakan, Sarike, Sarawak yang dijadualkan tamat pada hari besok. Sebanyak 21 kes positif telah direkodkan hasil daripada keseluruhan 51 ujian saringan. KKM juga memaklumkan masih berlaku penularan kes di kalangan penghuni rumah panjang tersebut serta terdapat kes baru direkodkan di lokaliti ini. Setelah membuat penilaian risiko dan atas nasihat KKM,
maka kerajaan bersetuju untuk melanjutkan lagi PKPD di Rumah Panjang Dinggai, Pakan, Sarike, Sarawak sehingga 19 Mei 2021. Jadi kita sambung lagi. SOP PKPD adalah sama saja dan boleh rujuk kepada website MKN. Saya nak jelaskan secara ringkas saja mengenai Task Force Operasi Pematuhan. Semalam 301 individu telah ditahan di atas kesalahan engkar SOP. Daripada jumlah itu 293 individu di kompaun, manakala 8 lagi direman. Antara kesalahan yang direkodkan 127 kesalahan kerana gagal merekod butiran diri dan daftar masuk premis. Saya dah sebutkan tadi. Kita wajibkan. Seterusnya tidak memakai pelitup muka, tiada penjarakan fizikal dan lain-lain. Jadi nampaknya basic ataupun asas SOP ni 3 perkara asas. Perkara asas yang saya percaya ini sudah pun menjadi norma, sudah diketahui oleh umum. Siapa pun tahu, semua tahu, iaitu mesti memakai pelitup muka, mesti ada penjarakan fizikal dan mencuci tangan ataupun sanitize tangan masing-masing. 3 perkara itu memang dah menjadi asas. Tapi sehingga ini masih lagi ada kes yang gagal memakai pelitup muka di tempat awam. Jadi saya harap perkara ini tidak berlaku. Kerana ianya sudah kita dah pun setahun lebih mengamalkan, dinasihatkan hampir setiap hari dengan perkara yang sama. Mengenai Ops Benteng, semalam Ops Benteng telah menangkap 9 orang termasuk 4 penyeludup dan 9 parti, serta merampas 4 buah kenderaan darat dan 1 kapal. Ops Benteng juga mengadakan 280 SJR semalam ataupun Sekatan Jalan Raya. Ops sanitasi awam semalam sebanyak 74 ops sanitasi dilakukan yang meliputi 36 zon merah, 2 zon jingga, 6 zon kuning dan 5 zon hijau di seluruh negara. Manakala bagi kuarantin wajib secara kumulatif sejak 24 Julai 2020, seramai 195,229 individu telah pulang ke tanah air dan kesemua ditempatkan di 73 hotel dan 9 institut latihan awam serta institut pengajian swasta di seluruh negara. Tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini, sebelum saya masuk ke penutup, saya juga ingin memaklumkan bahawa memandangkan kes yang mendadak seperti hari ini, kita sudah pun mengumumkan bahawa rentas negeri tidak dibenarkan, dan ianya juga meliputi yang tidak dibenarkan, yang digantung kebenarannya, termasuklah aktiviti pelancongan daripada PKPP, kawasan PKPP, negeri PKPP ke kawasan PKPP yang lain melalui gelembung perjalanan domestik yang sebelum ini dibenarkan. Jadi mulai sekarang mesyuarat telah bersetuju bahawa gelembung perjalanan yang dibenarkan tersebut juga digantung kebenarannya dan akan diumumkan untuk meneruskan apabila sampai masanya nanti. Baru-baru ini kerajaan telah mengumumkan sekatan sementara ke atas pengembara warga India serta penerbangan dari India untuk masuk ke negara kita bagi mengekang penularan varian baru COVID-19 daripada negara tersebut.
Walaupun baru-baru ini timbul berita yang diedarkan, yang disebarkan bahawa terdapat beberapa penerbangan membawa penumpang dari India tiba ke KLIA, dan pihak Malaysia Airport Berhad telah pun membuat kenyataan, malah Menteri yang berhormat, Menteri Pengangkutan juga telah membuat penafian kerana tidak ada penerbangan yang membawa penumpang setelah kita menyekat kemasukan pesawat daripada India. Yang ada tiba hanyalah pesawat kargo yang tidak melibatkan penumpang. Perkara ini telah pun diperjelaskan dan pihak yang mendakwa tersebut telah pun membuat permohonan maaf. Dan baru-baru ini berhari-hari timbul kiriman di dalam media sosial, WhatsApp group dan sebagainya, yang mengatakan kerajaan akan membuat total lockdown PKP seluruh negara, setiap negeri di seluruh Malaysia, dan akan bermula kononnya pada minggu ini. Kita telah pun menafikan, MKN telah pun menafikan perkara tersebut. Yang saya nak sebutkan hari ini bahawa masih banyak berita-berita palsu yang diedarkan. Jadi saya sangat berharap kepada kita semua, rakyat Malaysia, jangan percaya kepada berita palsu, dan kita juga menjadi penyebar kepada berita palsu tersebut. Kerana dari segi undang-undang, bukan saja yang memulakan berita palsu tersebut adalah salah, tetapi yang menyebarkan pun salah dan boleh diambil tindakan undang-undang. Jadi sila semak sebelum kita sebarkan. Kalau yang berkaitan dengan PKP, negeri mana, kawasan mana yang nak diisiakan PKP, tentulah melalui pengumuman yang dibuat oleh saya selaku yang menjaga perkara yang berkaitan dengan bukan kesihatan. Dan jika perkara-perkara yang berkaitan dengan kesihatan sama ada diumumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan ataupun Menteri Kesihatan sendiri. Hari ini sudah banyak diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan akhir-akhir ini. Jadi pihak yang tertentu saja yang mewakili kerajaan yang boleh mengumumkan. Selagi tidak ada pengumuman daripada saya tentang kawasan-kawasan yang di lockdown dan sebagainya, yang dikenakan PKP dan sebagainya, atau PKPB, PKPP dan sebagainya, ianya boleh dianggap sebagai berita palsu. Jadi kalau tak ada pengumuman, tidak ada. Walaupun diedarkan mengaku daripada pihak kerajaan dan sebagainya, ianya adalah berita palsu. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan percaya kepada berita-berita yang tidak sahih seperti ini, dan sebelum sebarkan sila cek ataupun sila semak kesahihan dan kebenaran berita tersebut. Jangan kita menjadi penyebar. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Assalamualaikum Dr. Sri Farhan Kita Bernama. Berkenaan dengan pengumuman PKP di 6 daerah di Selangor, adakah arahan work from home akan dikuatkuasakan untuk ke-6 daerah terbabit? Ya. Yang pertamanya ada dua work from home ni, kaki tangan kerajaan ataupun perkhidmatan awam dan juga swasta. Untuk perkhidmatan awam, pihak kerajaan akan mengumumkan, manakala bagi pihak swasta, saya percaya MITI yang akan umumkan. Jadi kita tunggulah keputusan dan pengumuman daripada kedua-dua pihak ini. Okey? Soalan kedua saya berkenaan dengan rentas negeri. Sebelum ni KPM memaklumkan pelajar berasrama dibenarkan pulang beraya mulai 6 Mei ini kecuali di kawasan PKPD. Jadi memandangkan ada kawasan sudah dikenakan PKP dan rentas negeri dan daerah pun tidak dibenarkan, adakah syarat tertentu bagi ibu bapa yang akan mengambil anak ini akan dikenakan? Mungkin ada hanya seorang sahaja yang dibenarkan, bagaimana?
Seperti kita tahu, mereka mulakan pada 7 bulan kalau tak silap saya. Kalau di Selangor, PKP dah bermula berkuat kuasa 6 bulan. 2 hari daripada sekarang. 6 bulan. Jadi mesyuarat telah bersetuju untuk membenarkan ibu bapa terus untuk mengambil anak mereka, walaupun 7 bulan sudah pun PKP sudah beroperasi. Tetapi dari segi SOP dan sebagainya akan diumumkan oleh Kementerian Pelajaran. Oleh KPM, oleh Kementerian. Jadi kita tunggulah. Detail SOP itu akan diumumkan. Tapi kita dah benarkan walaupun dah lebih 1 hari. Kemudian ini berkenaan dengan aktiviti pelancongan yang saya sebut tadi telah digantung, tetapi adakah aktiviti pelancongan di kawasan PKPP dalam kawasan itu dibenarkan ataupun memang di dalam kawasan tu kerana rentas daerah di dalam negeri itu masih boleh beroperasi seperti biasa, ianya tidak terjejas. Yang tadi adalah rentas negeri. Kalau di dalam negeri PKPP memang rentas daerah dibenarkan. Jadi mereka boleh meneruskan aktiviti pelancongan di dalam negeri PKPP saja. Boleh. Ya? Okey. Baik, terus soalan saya yang terakhir juga berkenaan dengan rentas negeri. Datuk Seri dah sebut sebentar tadi rentas negeri tidak dibenarkan sama sekali. Tetapi mungkin akan adakah pengecualian kepada mana-mana pihak, khususnya mereka-mereka yang terkenal ini, kan, untuk merentas negeri, sebab kita tak mahu lagi berlaku rentas negeri melibatkan orang-orang kenamaan, orang-orang yang terkenal bagi alasan yang mungkin tidak munasabah, nak ke Melaka membeli cincau misalnya, nak ke Penang beli pasambok misalnya. Mungkin Datuk Seri boleh beri jaminan dan penjelasan yang tegas kepada semua rakyat Malaysia supaya patuh pada SOP ini dan tiada sesiapa sahaja diberikan kelonggaran untuk rentas negeri. Terima kasih, Datuk Seri. Okey, kuasa untuk menahan sesiapa yang merentas negeri adalah kuasa yang diberikan kepada pihak polis di Sekatan Jalan Raya. Jadi saya percaya tidak ada pengecualian dari segi soal rentas negeri kecuali beberapa perkara yang saya sebutkan tadi. Tetapi perlu juga mendapat kebenaran daripada polis. Bagi contoh, ada kematian keluarga, ada sakit yang nazak sehingga nazak sebagai contoh, itu masih dibenarkan rentas negeri. Tetapi yang lain, kalau kes-kes lain sekalipun, kuasa yang membenarkan adalah kuasa polis. Isi borang ke balai polis dan mohon kebenaran daripada polis. Ya, tetapi saya dipahamkan kadang-kadang dari segi kesahihan tu yang kadang-kadang berlaku menyebabkan pihak polis tidak membenarkan. Saya dimaklumkan untuk weekend, ujung minggu, permohonan untuk rentas negeri sehingga mencecah 40,000 sehari. Jadi kadang-kadang polis pun fikir juga. Kadang-kadang polis tidak membenarkan kerana pihak polis kadang-kadang kurang yakin dengan alasan yang diberikan. Tapi walaupun seperti saya kata tadi, kuasanya telah kita berikan kepada pihak polis, maka polislah yang akan membenarkan atau tidak membenarkan. Okey? Satu lagi yang terakhir berkenaan dengan suntikan vaksin, bagi mereka yang perlu merentas negeri untuk mendapatkan suntikan vaksin, perlu sediakan surat ataupun bagaimana? Macam mana? Bagi mereka yang perlu mendapatkan suntikan vaksin dan perlu merentas negeri ataupun daerah, perlukan surat. Ya, itu telah pun diputuskan lebih awal lagi. Dah lama dah kita putuskan. Alright. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.